Selamat datang ke SPM Malaysia. Ini prinsip akanan tingkatan 4 free online tuition untuk bab 3 dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okay. So bab ini kita akan cakap pasal kita punya dokumen. Okay. So sebelum tu sila kamu join Telegram. Okay. Klik link untuk join kita punya Telegram for free online tuition. Okay. So, sebelum kamu buat kita punya, sebelum tengok kita punya video, sila download dulu soft copy dan print out. Baru kita bincang sama-sama. Okay. Okay, so fungsi dokumen perniagaan. Kenapa kita ada dokumen lah? So, actually kita ada banyak dokumen, right? Kita ada bill ke, ada invoice ke. Okay, for example, kita pergi Petronas, kita pump oil, kita akan dapat receipt. Betul? So, paling penting fungsi dia adalah supaya kita boleh guna dokumen untuk buat sumber rekod dalam kita punya account. Ada dokumen baru boleh buat account. Okay? Lepas tu, untuk sebagai bukti sesuatu urus niaga telah berlaku. Maksudnya saya sudah beli barang, at least ada bukti tunjuk saya sudah bayar. Dan untuk rujukan for reference in future time. Okay? Untuk masa hadapan, kita nak tengok balik ada lagi rujukan. Dan kita juga untuk menyediakan maklumat tentang sesuatu urus niaga. Sebab dalam satu receipt, ada tulis kita beli dengan siapa, kita jual bagi siapa, apa yang kita jual, bila kita jual, dan berapa kita jual. Okay, so bagi maklumat. Dan last one, mengingatkan peniaga berkenaan hutang dalam urus niaga. Okay, so sometimes kita jual barang tapi kita belum dapat duit. So, kita akan bagi dia invoice. Okay, so dengan ada invoice baru kita ingat, oh, saya belum lagi collect duit. Belum saya dapat duit. Okay, ataupun mungkin kita beli barang, kita belum bayar. Sama juga, kita boleh mengingatkan hutang. Okay. So, sekarang kita tengok. Dokumen perniagaan boleh dibahagi kepada dua jenis. Satu sumber, satu bukan sumber. Apa maksud? Sumber tu adalah untuk catatan dalam buku tunai. Bukan sumber adalah untuk sebagai rujukan. Okay, means that sumber sahaja akan diguna dalam kita punya prinsip akanan. Yang bukan sumber just for reference lah. Tak akan guna untuk account punya. Ini tak akan guna. Kita cuma guna yang ini saja. Okay, so apa yang maksud yang sumber? Nanti saya akan tunjuk ini. Contoh-contoh dia. Dengan ini juga. Okay. So kita first tunjuk first document. Bill tunai. Okay. So bill tunai adalah sumber. Apa maksud bill tunai? Bill tunai maksudnya saya beli barang dan saya terus bayar. Okay, on the spot saya bayar lah. Contoh ini, saya beli 2 pasang kasut Wira, 1 pasang kasut Hana. Total saya beli 40 dan saya bayar guna tunai. Okay, itu saja. Means I jualan secara tunai. Ataupun belian secara tunai. Okay. Dan sini kamu akan nampak dia ada asal kan. Okay. Apa maksud asal ataupun salinan? Ingat Ingat. Asal maksudnya kita buat jualan. Kalau salinan maksudnya kita beli. Sorry, terbalik. Asal means belian Sorry ya. Salinan means jualan. Okay, kenapa terbalik? Contoh, hari ini kita beli barang. Kalau saya beli dengan syarikat Indah Sendirian Berhad, dan dia mesti ada satu buku, betul? So, contoh, kalau ini adalah satu bill tunai, okay? So, sebelum saya tulis, mesti dia ini original, ini salinan punya. So, dia akan kepil satu carbon paper, okay? Dia letak sini dan saya akan tulis dekat sini signing. Dan sini pun akan tercopy, okay?
dia akan tercopy. Tapi yang first one adalah asal, second one salinan. So lepas saya tulis saya jual RM40, sini saya tulis RM40 kan. Mesti saya tear off yang asal punya. Yang ini asal punya saya akan bagi customer, yang ini salinan saya keep. So siapa yang dapat asal punya maksudnya dia beli barang. Siapa yang dapat salinan punya maksudnya dia buat jualan. Okay? So ingat asal means beli barang, salinan means jual barang. Okay? So bil tunai adalah untuk jualan atau belian tunai lah, secara tunai. Then next one kita cakap check. So ini adalah check. Okay? So sama juga dia dengan bil lain, tapi dia sini ada satu kepil lah. For example sini check. Actually sini tepi ada lagi kecil punya. Kita panggil keratan cek. So, yang panjang punya ni, saya tulis sudah berapa? 10,000. So, sini saya kena tulis, saya sudah keluar 10,000. Okay, saya akan tear off ini cek saya tear off. Ini saya akan bagi Nur Ashikin. Then, Muhammad Idham, dia akan simpan ini keratan cek. Okay, so maksudnya, siapa yang dapat ini cek, maksudnya dia akan dapat duit. Siapa yang tinggal ini keratan cek means dia beri orang duit. Ini bagi orang duit. Siapa yang dapat ni dia terima duit. Okay, so kalau you dapat cek, ini cek means you akan receive, you punya bank atau tunai akan tambah duit. Dan kalau you dapat keratan cek, you punya bank atau tunai akan kurang duit. Okay ya. Lepas tu okay, cek maksud dia kita ada pembayaran hutang ataupun penerimaan hutang okay, untuk cek ataupun penambahan tunai lah. Okay, so sekarang ini adalah keratan cek. This one is the one that I say dia connect dekat sini punya. Ini cek, ini dekat tepi punya. Okay, so lepas saya tear off, saya tinggal ini. So dalam keratan cek dia akan tulis juga. Saya punya cek sini yang saya tear off punya, saya bagi syarikat Indah. Okay, saya bagi syarikat Indah. Kenapa saya bagi dia? Sebab saya nak menjelaskan invoice. Okay, saya nak bayar hutang saya. So, berapa yang saya bagi? Okay, berapa saya bagi syarikat Indah? Tengok ni, cek ini. Okay, so cek ini amount banyak amount kan? 1, 2, 3, 4. Kita tengok cek ini. So, kita punya buku tunai, kita punya bank akan berkurang 464. Okay. Next one, receipt rasmi. So, contoh, ini orang sudah bayar hutang kan? Saya sudah bayar hutang. Saya sudah bayar hutang, maksudnya saya punya hutang berkurang. Betul? So, sebagai bukti saya sudah bayar, dia kena bagi saya satu receipt rasmi. Receipt rasmi means saya sudah bayar. So, sini dia bagi contoh. Abu Enterprise. Okay. Diterima daripada. Bukan cakap receipt ini diterima daripada Abu. Receipt ini adalah dikeluar daripada perniagaan Azam. Dan kenapa dia tulis diterima daripada Abu Enterprise? Maksud dia, kita punya duit diterima daripada Abu Enterprise. Abu Enterprise bagi kita 1746. Okay? So, kamu tengok sini, salinan, right? Salinan maksud dia apa? Salinan maksudnya jualan. Okay? Jualan. Kita jual barang and then kita jual bagi Abu Enterprise. Then Abu Enterprise bayar bagi Azam. So, maksudnya kita punya duit sudah bertambah. Okay, so you see sini cek Dia cek, dia potong tunai kan? Dia potong tunai, tinggal cek. So, saya punya bank akan bertambah. Dan saya punya ABT, customer punya hutang akan berkurang kerana dia sudah bayar. Okay? Okay, next one. Ini adalah invoice mungkin tak blur tak clear Invoice. Invoice maksud dia kita buat jualan atau buat belian secara kredit. Okay? Sini dia tak tulis
dia tak tulis asal ke salinan. Okey, contohlah, kalau saya tulis ini asal. Asal maksud dia apa? Belian, Okey. So, asal maksud dia belian. Ini invoice dikeluar daripada Toyo Buku Supreme. So, maksudnya Toyo Buku Supreme yang jual bagi Kedai Buku Jaya. Saya adalah Kedai Buku Jaya sebab saya beli daripada dia. So, berapa saya beli? Sini ada tulis. So, saya kena bayar 1360. Okay? Then, sini ada beberapa benda. You tengok first one. Dia ada syarat. Syarat dia 5% 15 hari, 2% 30 hari. Okay, contoh sini tarik. Saya order pada 15 Disember 07. Then, apa maksud ini syarat? Ini syarat maksudnya, kalau saya bayar dalam 15 hari, saya akan kena diskaun 5%. Kalau saya bayar dalam 30 hari, saya akan diskaun 2%. So, contoh, kalau saya bayar pada next 2 day. Okay? 2 hari sudah saya settle ini. So, how much I should pay? Suppose I need to pay this one. Okay? Tapi dia cakap, kalau saya bayar awal, saya akan dapat 5% punya discount. So, kira 1360 times 5%. So, saya punya discount adalah 68 ringgit. So, how much I should pay? 1360 minus 68. So, I just need to pay 1292. Okay? Then, kalau saya bukan bayar 17, maybe I'm more than 15 days already. Kalau saya bayar pada 3 January 08. Okay? Sudah over 15 to 3, sudah more than 15 days. So, I just get 2% discount. So, 1360 times 2%, my discount is 27.2. So, ini harga asal 1360 minus 27.2. I need to pay 1332.8. So, semakin awal saya bayar, semakin murah saya punya hutang. Okay? Sebab ada discount. Then, sini dia cakap angkutan dibayar. So, means that itu angkutan sudah dibayar. Then, K, and K. Ini maksudnya kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Okay? So, maksud dia, kalau kita punya invoice, ada kesilapan, mungkin ada typo ke, ataupun saya tertinggal, saya lupa nak tulis, saya terlupa tulis apa-apalah. Okay? Terlupa ataupun tertinggal, ataupun tersilap, semua dikecualikan. Means it can be added again, kalau ada kesilapan dan ketinggalan. Okay? So, sekarang, next one. Ini adalah nota debit. Apa maksud nota debit? Just now, sambung punya, sambung. Toyo Buku, saya order 1360, right? Then sekarang, saya nota debit means saya tambah order. Saya order lagi. So, saya tambah lagi RM55. Okay, RM55 saya tambah. Okay, then apa maksud nota kredit? Nota kredit maksudnya saya tolak order. Mungkin buku yang saya dapat tu sudah rosak. Saya cakap tak mau sudah. Okay, so saya tolak balik. Sini ada tulislah. Buku matematik dikembalikan pada 9 April kerana terkoyak. Okay, buku sudah terkoyak, saya pulang balik. So, maksudnya saya punya order akan berkurang. So, sini dia cakap berkurang RM55. Okay. So, ini kita akan termasuk dalam mana? Okay. Invoice akan masuk dalam belian ataupun jualan. Tengoklah, kalau asal maksudnya belian. Kalau salinan maksudnya jualan. Okay. So, invoice akan masuk dalam belian ataupun jualan. Nota debit pun sama. Dia akan masuk dalam belian atau jualan sebab dia tambah order mah. So, order lagi banyak kan? Dan kalau nota kredit mesti masuk dalam pulangan. Ingat pulangan. Dan tengok kalau pulangan, kalau asal maksudnya pulangan,
belian. Kalau salinan, pulangan, jualan. Depends. Tengok you punya dokumen. Okay. Okay, next one. Ini adalah slip pendaftaran tunai. Okay, ini maksudnya macam kita punya kita beli barang dekat Giant ke, Aeon ke, kan kita beli barang mesti dia punya slip panjang punya kan, macam ni. Okay, satu slip panjang. So ini pun jualan atau belian secara tunai. Okay, on the spot pay. Tapi you tengok dia tak ada dua nama punya. Sini ada dua nama. Ini nama maksudnya kita punya nota debit keluar daripada Toyo Buku. Toyo Buku adalah supplier. Dan kedai buku Jaya adalah client, customer. Okay? Tapi sini cuma ada satu nama. Sebab ini adalah supplier. Dan kenapa tak ada customer? Sebab, okay, you ingat, you pergi ke Giant, you beli barang. Adakah Giant tanya you, what is your name? Ali. So, saya kena tulis Ali dalam biar nama. Dalam itu bill slip pendaftaran tunai. Perlu ke? Tak perlu. Sebab you sudah pay mah. You pay on the spot. Why I should memorize your name? Remember your name? Tak perlu. So, satu nama saja. Supplier punya. Okay? Then, slip bank. Okay, slip bank maksudnya kita deposit duit lah. Masuk duit saja. Normally kalau kamu ada ikut you punya parents pergi bank, dia nak masuk duit, dia nak simpan duit dalam bank, dia kena fill in this form lah. Okay? Tapi sekarang tak berapa orang guna ini slip sudah sebab kita ada deposit cash deposit machine, right? CDM So ini jarang guna sudah. Tapi sekarang masih ada orang guna ni jugalah kalau dia punya amount sangat besar. Okay? So, ini just like simpan duit dalam kita punya bank account. Okay, next one. Ini adalah bill elektrik. Okay, bill elektrik macam ni punya. So, kita just need to see this one. Jumlah perlu dibayar berapa. Okay? So, ini contoh bill elektrik. Saya rasa semua orang pernah nampak ni ya dekat rumah. So, sini ada tulis, ini untuk apa? Ini untuk bill elektrik. Dan dia ada you punya account number. Okay. Dan ada you punya address, you punya nama, jumlah yang perlu dibayar. Dulu punya bill berapa, sekarang punya bill akhir berapa. Bayaran akhir. Last time punya bill 525.85 dan sudah bayar settle. Dan jenis bacaan. Sekarang punya bacaan berapa? Okay, sini tak tulis lah. Actually ada punya. Dia akan tulis berapa unit begitu. Dan 7, you punya tarik bila sampai bila. Dan takrif dia kediaman. Okay, kediaman means rumah lah. Kalau commercial means kedai. Okay, dan ada dia tulis ni. So, ini just for your reference. Tak berapa penting. Dan voucher pembayaran tunai. Okay, voucher pembayaran tunai means that itu we call it petty cash lah ataupun duit buku tunai runcit. Okay, runcit punya. Okay. No, sorry. So, apa maksud ni? Maksudnya kalau saya bayar duit and then saya tak payah tulis receipt. For example, dia bayar duit untuk sewa kan. So, normally bos dia tak bayar dengan itu penyewa. Dia tak bayar dengan itu owner lah. So, mungkin kerani yang bayar. So, kerani bagi duit. See ya. Ini bos. Ini itu owner. Owner means pemilik rumah. Dan kita normally bos tak akan bayar bagi owner direct. Dia akan pass bagi kerani. Okay, for example, dia pass bagi kerani 1,200. Dia suruh kerani pass bagi owner. So, kalau kerani pass bagi owner, then owner cakap dia tak dapat. Dia belum receive duit. Mesti bos dia akan cakap, kenapa kerani ini dia tak bayar atau macam manalah. Okay? Ataupun bos cakap dia sudah bagi 1,200
bagi Kerani. Tapi Kerani cakap, saya belum dapat itu duit. So, apakah bukti dia? Okay? Macam mana nak buat bukti? Kita guna voucher pembayaran tunai. Maksudnya, bos sudah pass duit bagi Kerani. Then dia suruh Kerani sign. Okay, Kerani sign sudah. I already received this 1,200. Same time also, same thing happen. Kalau Kerani bayar bagi owner, let's say owner dia tak bagi receipt. Bagi ke tak bagi pun tak apa. Contoh, kenapa saya nak cakap tak apa? Sebab mungkin owner cakap, sekarang saya tak bawa receipt. Esok baru saya tulis itu receipt bagi kamu. Boleh tak? Dan Kerani cakap, oh boleh. So esoklah you bagi saya receipt. Dan sampai esok owner cakap, saya belum dapat itu duit. So bos akan percaya owner ke percaya Kerani? Who he want to believe? Kan? So, kalau Kerani pass duit bagi owner, tak kisah dia bagi receipt ke tak bagi receipt. Kalau let's say dia on the spot bagi receipt, then tak payah voucher lah, sudah ada bukti. Tapi kalau owner tak bagi receipt, dia kena suruh owner sign sini. Owner kena sign, sudah dia dapat itu 1,200. Just to prove that I get the money. Or just to prove that you already received my money. Itu saja. Okay? Dan memo. Okay, memo adalah bukti untuk segala-gala yang tak ada dokumen. Contoh, pemilik telah mengambil buku untuk kegunaan anaknya. So, itu bos pergi ambil buku mah kan? Dia ambil dia punya stok balik rumah. Takkan nak suruh itu bos tulis receipt mah, kan? So, ini tak ada dokumen yang boleh buat. Kita just letak memo just to inform to the accountant. Memo is for accountant. This one is for accountant. Okay, suruh accountant take note. Pemilik sudah ambil barang. Itu saja. Okay. Dan sini pula, ini adalah makluman debit, makluman kredit. Okay. These two adalah bank punya dokumen. Bank information, debit means keluar duit. Ingat bank punya debit dengan kredit adalah terbalik. Credit means masuk duit. So, ini adalah maju bank. Macam Maybank, Public Bank. Okay, tapi ini maju bank. Maju bank cakap, dia akan debit you punya account. Setiap bulan, dia akan keluar you punya duit 900 daripada you punya bank automatic. Okay, so ini panggil makluman debit lah. Means I inform you. You punya duit sudah kena deduct 900. Tak semestinya setiap bulan lah. Tak, just to inform you sudah deduct. Sudah keluar 900. Dan makluman makluman kredit maksudnya you punya bank sudah bertambah RM400. Dan ini 400 dari mana? Daripada dividen. Dividen means like bonus lah. Contoh saya invest dekat syarikat Kia Berhad, dan syarikat Kia Berhad bagi saya 400 sebagai bonus dividen. So dia cakap account anda telah dikreditkan. Means saya punya bank account sudah bertambah 400. Okay. Dan folio pelanggan. Folio pelanggan maksud dia ini macam kita pergi check in hotel, check out hotel. Lepas kita check out kita punya hotel akan cakap, kamu ada order makan malam, dinner untuk 10 orang. So, you punya charge 600. Then, you ada order untuk dewan. Okay, bilik persidangan. Means meeting room. 800 charge. Dan ada order lagi makan malam untuk 10 orang. So, charge lagi 600. Dan saya ada lagi charge Mastercard. This one, I don't know what is that lah. Okay. Okay. So, sini 600, 800, 600. So, total up kamu sudah spend 2,000 in the hotel. And then, dia charge your Mastercard, means your Visa lah, credit card, ataupun debit card, Mastercard.
dia charge you 2,000, so you balance kosong. Okay, just like a summary. What is your expenses for this 2,000? Dia breakdown lah. Okay, breakdown to item. Okay. Then, contoh penyata bank. Okay, this one is document bukan sumber ah. Okay, document bukan sumber. Sebab dia just list down saja you punya bank masuk duit berapa, keluar duit berapa, itu sahaja. Okay, just a statement. We call it bank statement. Penyata bank mean bank statement. So, ini dokumen bukan sumber. Just for your reference only. Okay. Then, okay, sudah siap kita punya dokumen. Then, kita tengok kita punya urus niaga. Okay. So, first, mula-mula, kita kena design satu storyline lah. You can practice one storyline. So, ini adalah customer. Ini adalah seller. Okay. So, kita nak buat satu story untuk urus niaga secara tunai. Means I on the spot pay money. Saya tak ada hutang punya. So, contoh. Kalau pembeli adalah Ali. Okay. Dan penjual adalah Mary. So, Mary adalah seorang bos untuk kedai salon. Dia buka kedai salon. Okay. Kedai salon. Bolehlah. So, ini Ali. Dia nak order nak order shampoo. So, dia order shampoo, dia kena buat pesanan belian. Okay, dia send pesanan belian. Means order lah. Like how we buy online lah. Kita buat pesanan mah. Order, I want 10 shampoo. Okay, dia order. Lepas tu, Mary akan bagi dia 10 shampoo. Sebab dia order 10 shampoo, Mary bagi dia 10 shampoo. Then, sebab dia bayar secara on the spot, right? So, dia akan bagi dia satu bill tunai. Okay? Macam ni dia. Ni. Okay, so Mary akan tulis, sini kedai Mary. Kepada Encik Ali, dia beli shampoo 10 unit, harga 1 unit RM50. So, jumlah 500. So, jumlah besar 500. So, Encik Ali kena bayar 500. Okay. So, Mary bagi dia sudah bill tunai. Then, Ali tengok, 500 saya kena bayar. So, Ali akan bagi Mary 500 punya tunai. Ataupun cek, ataupun slip pindahan wang. Mana-mana lah. So, Mary sudah dapat duit, sudah. Dia akan bagi Ali receipt. You sudah bayar 500. Okay? So, bill tunai is to inform Ali how much he need to pay. And then, after Ali confirm, so he will pay the money to Mary. Then, after Mary get the money, Mary will give Ali receipt. Boleh? Itu saja. Senang. Then, next one. Urus niaga secara kredit. Means, saya tak bayar terus. Okay, saya bayar mungkin 1 bulan lepas saya order. Okay, macam mana? Storyline sama juga. Ini Ali. Ini Mary. So, Ali order 10 shampoo. Okay. Bagi Mary. Tapi dia cakap, saya tak bayar. Saya nak kamu deliver dulu. Okay. So Mary cakap, boleh? So, dia akan deliver itu 10 shampoo bagi Ali. So, dia masa dia deliver itu 10 shampoo, to prove that Ali already received the shampoo, dia akan bagi dia nota serahan. Suruh Ali sign, I already received. Okay? So, lepas tu dia ini nota serahan akan bagi balik Mary. Kopi pun dua orang adalah. Okay? Ini dapat asal, ini dapat salinan. Dan to prove that he received the money already, dia akan bagi dia invoice juga. So, apa fungsi invoice? Invoice adalah untuk memberitahu Ali apa yang dia order dan berapa harga. Okay? So, Ali sudah tengok, saya dapat invoice. Invoice cakap saya ada beli 10 shampoo and saya punya hutang 500. So, dia punya working macam bill tunai.
macam bil tunai, tapi bil tunai is on the spot, bayar. Invoice bukan. Invoice just to inform you and you can pay 1 month later or half month later. Okay, so dia sudah dapat invoice, dia akan keep yang asal, Mary akan keep yang salinan. Lepas itu, Ali cakap, ayo, kenapa itu 10 shampoo ada 2 shampoo sudah rosak. So, Ali akan return 2 shampoo, return balik bagi Mary. So, sebab dia return bagi Mary, Mary kena tulis satu nota kredit cakap Ali sudah return 2 shampoo. Okay? Sorry ya. Okay, lepas tu Ali cakap, oh ini shampoo agak bagus lah. So, saya tambah lagi 3 shampoo. So, sebab dia tambah 3 shampoo, Mary kena tulis lagi satu nota debit to prove that Ali sudah order 3 lagi extra shampoo. Okay, so total up 10 shampoo, dia sudah tolak 2 shampoo, tambah lagi 3 shampoo. Jumlah dia sudah beli 11 shampoo. Okay, so after dia confirm, sini tolak contoh satu shampoo 50, sini tolak 100, sini tambah 150. Total up dia kena bayar 550. Okay, so Ali akan bagi Mary 550. Dia akan bayar. Dia bayar bagi Mary. Dan sebab Mary sudah dapat duit, dia bagi balik receipt. Okay, very simple, right? Okay, so kita try buat kita punya exercise.